اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 23, baris yang kelima daripada atas. Baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi, kemudian ada nombor satu di bawah tu. Qauluhu, katanya, kata pengarang, menghiasi. Qauluhu tu bahasa Arab, yang baca qoloh pula. Qauluhu, katanya, kata pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Apa kata pengarang? Menghiasi. Mudah-mudahannya membersihkan, bukan menghiasi. Gitu. Cetakan baru pun gitu juga. Cetakan baru pun gitu. Ada pembetulan di situ. Qauluhu, katanya, kata pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, menghiasi. Mudah-mudahan membersihkan, bukan menghiasi. Jadi hak umi mana dia buat? Hak umi itu juga tidak ada. Diterus kepada hendaklah bersungguh-sungguh engkau membersihkan jantung. Gitu lah dia. Dia asalnya menghiasi, tapi mudah-mudahan. Mudah-mudahan ni la'allahu, mudah-mudahan. Dia gini, kadang-kadang kalau kita nak perbaiki, biasa ditulis dengan la'alla sawab. La'alla sawab, lam ain lam, la'alla, mudah-mudahan. As-sawab, alif lam sa waw alif ba. La'alla sawab, mudah-mudahan yang betul. Kadang-kadang la'alla zahir, dia taklah kata salah tu. Dia ada gitu. Mudah-mudahan. Sebab kalau kata menghiasi, cuba kita tengok. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi jantung engkau daripada sifat kecelaan. Nak hiasi hati dengan sifat kecelaan. Hiasi hati dengan sifat kepujian. Sifat kecelaan ni membersihkan hati. Ada gitu. Faham tak? Hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi jantung engkau, menghiasi hati engkau daripada sifat kecelaan ini. Nescaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat, kerana firman Allah Ta'ala, qad aflah man zakkaha. Dia mudah-mudahan membersihkan, bukan menghiasi. Menghiasi dia panggil tahliyah.
nak sini takhliyah. Takhliyah membersihkan hati daripada sifat kecelaan. Kemudian tahliyah menghiasi hati dengan sifat kepujian. Takhliyah membersihkan hati daripada sifat kecelaan. Tahliyah menghiasi hati dengan sifat kepujian. Di tahliyah tahliyah. Sebab kita sebelum nak menghiasi dengan sifat yang baik, kita kena bersih dulu daripada sifat buruk. Sama macam kita lah zahirnya. Kita nak pakai comel-comel, nak pakai jangok-jangok, gilah mandi dulu. Gi bersih dulu tubuh daripada kotor-kotor. Barulah kita menghiasi, barulah kita jangok. Dia gitulah. Dia takhliyah, tahliyah. Jadi sini takhliyah ni. Bukan tahliyah ni, takhliyah membersihkan, bukannya menghiasi. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau, mujahadah engkau, membersihkan jantung engkau, membersihkan hati engkau daripada sifat kecelaan ini. Sifat kecelaan yang 10. Loba atas makanan, loba atas berkata-kata, marah, dengki, kikir dan kasih akan harta, kasih akan kemegahan, hubul jah, kasih akan dunia, membesarkan diri, takabur, ujub, perasan, hairan diri, riya. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh membersihkan hati engkau daripada sifat kecelaan ini yang 10. Nak membersihkan sifat kecelaan kena sungguh, kena mujahadah. Kalau tak sungguh, payah duduk dalam. Kitanya hak mudah kita nak membersihkan hak zahir. Kotor kita dak lauk kotor, kita tidak biarkan, kita pergi bersih lalu. Mana kalau kotor zahir ni kita pun tak selesa. Selagi tidak pergi bersihkan hak zahir ni, kita pun tak sedap nak duduk. Jadi hak zahir mudah. Ni hak dalam ni. Hak kotoran batin dipanggil. Kotoran batin ni lah hak sukar. Sebab apa? Sebab duduk dalam. Kadang-kadang kotoran batin ni kita dah lama dah dengan sifat-sifat yang cela ni. Membesarkan diri, sifat kita. Ujub, sifat kita. Riak, sifat kita. Nak membersihkan hati daripada sifat-sifat kecelaan ni, dia kena mujahadah lah. Dia kena sungguh benar. Dia kena sungguh benar. Sebab apa? Sebab benda duduk dalam, benda batin. Nescaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Dapat kemenangan dunia dan akhirat. Bukan kata dapat kemenangan akhirat saja, dapat kemenangan dunia dan akhirat. Sebab agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk bawa hamba yang mukallaf kejayaan, kemenangan dunia dan akhirat. Jadi agama untuk kemenangan, kejayaan, keselamatan dunia dan akhirat. Bukan agama untuk selamat akhirat saja dak. Nak selamat dunia dan akhirat, kembali kepada agama. Itu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul, untuk bawa kitanya hamba yang mukallaf untuk selamat dunia dan akhirat. Jadi kita nak selamat dunia akhirat, kembali kepada agama. Jadi pembicaraan berkaitan dengan hati ini adalah sebahagian daripada perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak agama hak Nabi bawa bukan semayang je, bukan puasa je, bukan pergi Mekah je. Ni. Ini termasuk pembicaraan berkaitan dengan persoalan batin, persoalan hati. Sebagaimana zahir ada taat dia, ada derhaka dia,
Batin gitu juga, ada taat dia, ada derhaka dianya. Orang taat zahir yang sebenar mestilah sampai kepada taat batin. Orang yang meninggalkan maksiat yang sebenar mestilah meninggalkan maksiat zahir sampailah meninggalkan maksiat batin. Ini hak sebenar. Kalau buat taat zahir saja, hak batin tidak, tu pura-pura. Sebab seolah-olahnya dia berhadapan dengan Allah. Allah ni macam manusia, cuma tilik tengok hak zahir je. Hak dalam mana? Dengan ikhlasnya mana? Tak apa hak dalam, sebab Allah ni macam manusia, tak tahu hak dalam tu tak taat. Ini orang pura-pura orang panggil. Sama juga, setakat meninggalkan maksiat zahir, maksiat batin tidak ditinggalkan. Sama juga ni. Seolah-olahnya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala yang hanya tengok hak zahir je. Walaha Allah Taala khabirum bima yasnaun, khabir, mengetahui hak batin sebagaimana Allah mengetahui hak zahir. Jadi agama yang merangkumi Islam, iman dan ihsan bawa kepada kemenangan, kejayaan dunia dan akhirat. Ini sebahagian dari agama. Membersihkan hati daripada sifat kecelaan ada sebahagian daripada perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersungguh-sungguh nak membersihkan hati kita daripada sifat kecelaan, nescaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Tapi kadang-kadang dulu ni tak dengar dah ni. Khutbah dulu, khutbah kedua lah. Lama dah ni kisah dulu. Dia khutbah kedua hak di buku. Membersihkan hati daripada sifat kecelaan dan menghiasi hati dengan sifat kepujian. Ingat tak? Khutbah kedua hak buku teks. Tak ada dah ni. Tak ada. Dia biasa khutbah Jumaat ni, khutbah pertama je dia atur hak baru. Khutbah kedua ada situ je. Khutbah pertama dia atur hak lain-lain tiap minggu. Tapi khutbah kedua khutbah yang sama. Ingat dulu-dulu. Membersihkan hati daripada sifat kecelaan, menghiasi hati dengan sifat kepujian. Tapi tak ada dalam ni dah. Kita ingat hak dulu-dulu. Kan ada gila ni? Ada? Tapi kita nak membersihkan hati dari sifat kecelaan ni, kena molek lah sifat kecelaan yang kita nak bersihkan ni. Kena molek. Macam sebut minggu lepas lah, siapa tiap-tiap satu tajuk, satu bab, satu fasal pada menceritakan tiap-tiap satu daripada 10 sifat mazmumah, sifat dicela ni, kita kena baca semua. Mana macam kita kata taklah ngapa, tapi makna kita kena ulang semua tengok kitab. Ulang semua tengok kitab. Kasih akan dunia ni peseng mana? Kasih akan kemegahan ni kitab royak sifat kecelaan ni peseng mana? Membesarkan diri takabur ni peseng mana? Kemudian ujub ni peseng mana? Riak ni apa dia? Kita kena baca semua. Biar kita kenal tiap-tiap satu daripada 10 kecelaan. Sebab kita nak membersihkan hati ni, bukan bersih licin tak mari-mari dah. Bukan nak bersih licin. Maknanya kita membersihkan hati dengan bahawa kita tidak bersifat dengan sifat cela ni. Tapi godaan sifat cela ni sentiasa datang. Nak bersih licin benar, tak mari terus, tu sampai kepada bersih rohani daripada segala-galanya sampai maqam aulia. Tu barulah tak mari dah tu. Tu tak mari dah, tu licin terus. Adapun kita membersih ni bukan licin ni. Membersih dengan makna kita memelihara hati kita daripada bersifat dengan sifat kecelaan. Tetapi godaan sifat kecelaan, khawatir, lintasan-lintasan, mari litah di hati. Tengok orang kurang, orang tu kita mari baik aku daripada dia. Gitu. Lintasan tu memang mari. Itu dipanggil khawatir, itu itirari, benda yang bukan duduk di bawah kuasa kita. Syarak tidak ambil salah.
Tapi kita kena pelihara lah. Jangan duk ambil kat tu hak mari tu. Lintasan-lintasan mari takabur contohnya jangan duk ambil. Jangan duk jadikan sifat kita. Mana ni? Mana apa ni? Kita memelihara hati kita daripada bersifat dengan sifat kecelaan. Itu makna membersih. Membersih terus licin sampai peringkat kekasih-kekasih Allah, aulia-aulia illah. Itu bersih terus. Itu tak ada langsung waktu. Itu tak ada langsung di dalam hati mereka. Sebab dalam hati mereka tidak ada, melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita peringkat sini ni. Tapi kita peringkat sini ni kena kenal satu-satu sifat kecelaan ni. Kemudian kita pun pelihara hati kita daripada sifat kecelaan. Nescaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Ni hak kita dah baca semua ni. Artinya sesungguhnya dapat kemenangan mereka yang membersihkannya. Artinya membersihkan akan jantungnya, membersihkan akan hatinya daripada kelakuan sifat-sifat yang dilarang. Sini sebab nak cerita bab hak dinak berkaitan dengan sifat-sifat cela di sini. Zakah ni membersihkan zahir, membersihkan batin. Membersihkan hak zahir, membersihkan hak batin. Kena suci zahir dan batin. Sebab pembicaraan kesucian, ada kesucian dipanggil kesucian badani, hak zahir. Ada kesucian hak qalbi. Ni kesucian qalbi. Hak kesucian hak zahir tu hak berkait dengan syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang. Yang mana dalam kitab mengatakan kesucian zahir ni adalah ahammiyatun kabiratun fil Islam. Hak zahir ni ahammiyatun kabiratun fil Islam, satu perkara yang penting, yang besar dalam Islam. Sebab menjadi syarat sah sembahyang kita yang berulang tiap-tiap hari 5 kali. Tu zahir penting tu. Kemudian nak berjaya sungguh dunia akhirat, bukan suci hak zahir. Tapi hak zahir ni penting sebab ini berkait dengan syarat sah sembahyang kita yang berulang-ulang 5 kali tiap-tiap hari. Kemudian bukan setakat hak zahir sahaja, bukan suci qalbi, hak batin. Tapi kalau hak zahir pun tak berapa nak kenal molek. Hak pekah tu lah, hak kata mudah tu pekah tu. Hak pekah payah apa? Kenal najis, tahu macam mana kaifiyah, cara-cara menyucikan najis hak zahir ni, untuk memastikan sembahyang tiang agama 5 kali sehari semalam ni sah. Itu penting itu, ahamiyatun kabiratun. Dan kitab fiqh Islami wa adillah tu satu perkara yang penting, yang besar dalam agama. Hak ni kena ngaji molek pula ni. Tapi benda ni mudah je. Kena molek najis, lepas tu buat molek suci lalu. Itu semua ilmu belaka tu. Macam mana nak menyucikan najis, itu kembali pada ilmu. Tapi nak ceritanya, ada ilmu mudah je. Tapi suci batin ni, ilmu ada pun kalau tak beringat, molek-molek ada tak beramal. Tapi kalau hak zahir, kita ngaji molek, kenal dah barang tu najis, kita dah buat lebih kurang dah. Dan kita belajar, kita tahu macam mana cara menyucikan najis. Memang sampai masa kita menyucikan najis, memang ikut sebagaimana ilmu. Tak nak kata kalau ikut ilmu kena buat gini baru suci. Sekarang ni kita berasa nak buat pelik sikit, nak buat sebagaimana hak tak sama dengan hak kita ajar. Tak ada setara tu. Itu kata hak zahir. Tapi janji kena ada ilmu, jangan tak ada ilmu. Ni kadang-kadang tu pekak, buat mudah. Jangan salah tu. Buat mudah buat ilmu. Tu pekak. Ni hak dalang ni. Jadi agama dia ambil ikut suka dia je. Dah pekak bukan syariat agama. Payah apa nak pasal najis? Ini orang tak ada ilmu cakap gitu. Memang tak payah. Tapi kalau tak belajar, memang tak akan betul dengan syariat.
Dengan cara yang diiktiraf, yang diterima pada syarak, takkan jumpa. Kau dah kena dengan cara. Dan kena ada ilmu, mudah-mudah je kita buat. Mudah je, tapi kena ada ilmu. Tapi hak ni, hak nak membersihkan hak dalam ni, kena ada ilmu molek. Lepas ada ilmu beres. Dah. Lagi ada ilmu lagi kuat. Lagi kuat godaan hak sifat-sifat kecelaan ni. Lagi banyak ilmu, lagi banyak godaan berkaitan dengan sifat-sifat kecelaan. Sebab itulah dia ilmu dengan amal memanglah mudah ilmu daripada amal. Ilmu mudah je, belajar molek, tupu molek, mudah je nak reti, tapi nak amal. Sebab itulah kita dalam belajar ni macam saya sebut sama-sama lah, duk ngaji pondok tu duk tekan sangat bab keikhlasan dalam kita belajar. Belajar mengajar tekan berkaitan dengan keikhlasan. Keikhlasan kita dengan ilmu. Mana kita belajar, kita nak buat ibadah kepada Allah. Kita belajar nak tutup redha Allah. Kita belajar nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Dan apa yang kita belajar jangan ada sombong. Sombong mana? Tu ilmu barang je, itu ilmu rendah je, itu ilmu budak-budak je, itu ilmu tu orang baru, kita orang kelas dah. Ni sangat-sangat ni dalam bab belajar hak ni hak paling jangan ada sama sekali. Tak ada ni. Kita kadang-kadang kan, tu aku pandai dah. Tu pandai ni. Dulu tak pandai apa satu, lepas pandai main gitu pula. Ni kata cobaan. Tapi kalau kita insaf diri, ilmu walaupun hak kita tahu dah sekalipun, kita terima macam kita tak tahu. Dia sebenarnya mengajar dengan belajar. Kalau kita sedap-sedap belajar, kita terima je. Orang mengajar, kita pergi ambil kitab, kita pun dengar retek. Sedap je, relax je. Walaupun apa yang diajar tu, biasa kadang-kadang daurah-daurah tu lah, apa yang diajar tu kadang-kadang kita bukan setakat boleh ajar, ngajar dah tapi tak mari sikit pun di hati. Tu aku pandai, bukan pandai boleh mengajar tak. Maknanya walaupun daripada mula sampai ke akhir, maknanya tak ada lah buah tambahan, tak ada rasa apa pun. Bukan tangan duk tanda juga, walaupun hak duk tanda duk tulis tu, duduk dada duk ngajar sokmo dah tulis. Sebab apa tulis? Tu pahala lain. Tulis tu pahala lain. Boleh pahala tulis. Dak tulis tu dak pandai ke? Dak pandai apanya. Tapi dakwah mudah. Cikgu ni ajar benda aku pandai dah, malah aku tulis. Tak tulis. Ada. Kan kita duduk tahap mana? Kita kadang-kadang ni aku pandai sangat dah. Ni cobaan ni apa panggil? Cobaan. Cobaan dalam belajar. Lepas kita ada ilmu, kuat cobaan dia nya. Sebab apa kita nak sangat niat kita tu? Sebab tadilah beramal lebih sukar daripada belajar. Beramal lebih sukar daripada belajar. Terutama sekalinya amal berkaitan dengan ketaatan batin. Hak zahir pekah, saya sebut sama dokam, hak zahir pekah semayang dan pandai tak buat dah salah. Kita ngaji Quran, bila pandai je ngaji Quran, tak akan baca dah salahnya. Ke mana? Tapi nak jadi pandai ngaji Quran tu kena sungguh. Tapi cuma nak cerita amal-amal. Bila kita pandai ngaji Quran, ilmu, masa kita baca tu amal, ada tak kita mari sekali-sekali nak baca salah? Ada dah. Makna amal kita mudah-mudah je kita baca dengan betul. Tu kata amal mudah je. Ilmu pegangan pula. Kita tahu dah akidah yang sebenar. Kita tanam sini tak gerak dah akidah kitanya, tak gerak dah. Tak ada mari sekali-sekali nak pegang juga akidah hak salah, tak ada. Tapi hak ni kita kena molek dah riya, ujud, takabur. Macam nak amal.
Kita kena molek dak ikhlasnya apa dia, syukurnya apa dia, sabarnya apa dia, redanya apa dia, tawakulnya apa dia, semestinya kita beramal. Ni. Ada ni. Sebab tu hak tepat ditekannya adalah ilmu tasawuf. Sebab apa? Sebab untuk beramal. Tempat tilih Allah Subhanahu wa taala. Tekan sini. Tapi kadang salah kok kita tekan tasawuf, tauhid fiqh dia kecil. Tu salah. Tu bukan tu. Tu bukan. Sebab fiqh tauhid dengan fiqh itu ilmu yang pertama dan kedua tu. Tasawuf ilmu yang ketiga, mengikut tertib ilmu, ikut susunan ilmu. Tapi kita belajar hanya serentak, mengikut susunan ilmu. Jangan buat mudah tauhid dengan fiqh. Tapi nak cerita sebab apa dia tekan bab tasawuf? Sebab tasawuf ni ilmu atas kesungguhan kita, amal atas kesungguhan kita juga. Ada ni. Nak membersihkan hati daripada sifat kecelaan, nak menghiasi hati dengan sifat kepujian. Jadi apabila kita membersihkan hati, akan dapat kemenangan dunia dan akhirat. Membersihkan akan jantung daripada kelakuan yang dilarang. Tapi kesucian yang pertama adalah kesucian akidah. Itu kesucian yang pertama. Tidak ada kesucian akidah, tidak ada nilai kesucian fiqh zahir, dan tidak ada nilai pembicaraan berkaitan dengan kesucian hati, kesucian kalbi, tidak ada nilai. Sebab kesucian yang pertama, kesucian akidah. Akidah yang khalis, akidah yang licin, bersih. Suratul Ikhlas, ikhlas, khalis, licin, bersih. Daripada akidah-akidah yang terpesong dengan berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak nombor satu. Ni kena kemah molek dah. Tapi apabila ilmu clear, pegangan insya-Allah. Tapi kalau ilmu bab pegangan tu, ngaji tak ngaji, ngaji pun tak faham molek, tu tak nak pergi mana tu. Itu tak ada pembicaraan waktu. Kalau dah selesai ilmu yang pertama bab pegangan, kita duk cerita bab bulan Ramadan, bulan kesucian, bulan yang penuh keberkatan, bulan keampunan, bulan suci yang diturunkan kitab suci, kitab Al-Quran. Tapi kalau kita masuk bulan suci, kita berpegang akidah yang terpesong, akidah yang tidak suci, maka kesucian bulan Ramadan tidak ada bahagian kepada kita. Tidak ada bahagian. Nak dapat keberkatan kat mana? Tidak ada. Kalau kita masuk Ramadan dalam keadaan pegangan kita, pegangan yang tidak suci, barulah pergi kepada kesucian zahir. Ni pergi kepada kesucian batin daripada kelakuan yang dilarang pada syarak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Artinya bersuci itu separuh daripada iman. Bersuci itu separuh daripada iman. At-tuhur, bersuci itu separuh daripada iman. At-tuhur, diri penyucian. Penyucian adalah separuh daripada iman. Maka bersuci di sini, bersuci zahir daripada hadas dan najis, dan suci batin daripada sifat kecelaan. Suci zahir daripada hadas dan najis, dan suci batin daripada sifat-sifat yang dicela pada syarak. Memberi faham oleh hadis ini, memberi faham oleh ini hadis, akan bahawasanya sempurna iman itu adalah ia dengan membersihkan jantung, yakni hati, daripada barang, daripada sifat yang tiada kasih akan barang, akan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan menghiasinya, menghiasi jantung yakni hati dengan kelakuan, dengan sifat yang dikasih ia Allah akan kelakuan, akan sifat. Dan membersih itu setengah iman, seperti menghiasinya itu setengah iman. Dan perhimpunan keduanya, membersih dan menghiasi hati itu iman yang sempurna. Sebab apa? Sebab membersih hati daripada sifat yang dicela pada syarak. Dia kata sifat yang tiada kasih akan oleh Allah. Tu dia buat ni tafannun fil ibarah je. Buat apa panggil ayat yang bertukar-tukar. Terdahulu membersih daripada sifat kecelaan. Di sini pula membersih daripada barang yang tiada kasih akan dia, akan barang oleh Allah. Lain ke? Sama je. Tapi dia buat ayat-ayat yang pelbagai lah. Supaya apa buat ayat pelbagai? Supaya tidak jemu orang dengar. Mereka duduk membersihkan daripada sifat kecelaan, membersihkan daripada sifat kecelaan, berulang acak kali. Kita sebut lain pula. Membersih daripada barang yang tiada kasih akan dia oleh Allah Ta'ala. Bunyi lain. Tapi apa dia tu? Barang yang tiada dikasih akan dia oleh Allah Ta'ala, sifat kecelaan tu lah. Kita berbunyi lain. Dia tulis je. Lepas tu dia panggil tafannun fil ibar. Panggil apa? Perbagaikan. Perbagai. Jangan bersama. Dan menghiasi dengan kelakuan, dengan sifat yang kasih ia Allah akan kelakuan. Biasanya kita kata menghiasi hati dengan sifat mahmudah, sifat kepujian. Yang mana membersihkan hati ni dan menghiasi hati dengan sifat kepujian adalah masuk di bawah ihsan. Yang mana ihsan ni lah syarat untuk sempurna iman. Ada ni. Sekarang dia kata memberi faham oleh ini hadis akan bahawasanya sempurna iman itu adalah ia dengan membersihkan hati daripada sifat kecelaan, menghiasi hati dengan sifat kepujian. Sebab apa? Sebab membersihkan hati daripada sifat kecelaan, menghiasi hati dengan sifat kepujian, itu adalah termasuk di bawah ihsan. Apa ihsan? Nabi sebut al-ihsan an ta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Apa makna engkau mengabdikan diri akan Allah? Dengan bahawa engkau mengerjakan sekalian suruhan dan meninggalkan sekalian larangan. Ini di antaranya. Ini hak batin. Di antara suruhan, mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan, hak batin. Itu sebahagian daripada ihsan. Yang mana ihsan adalah syarat untuk sempurna iman. Sempurna iman, iman yang sah. Itu yang pertama, iman dulu. Kata yang pertama, kesucian akidah. Itu yang pertama. Hak kita duk cerita ni untuk sempurna iman. Tapi kena sah iman dulu, barulah cerita bab sempurna iman. Jadi sempurna iman ni bukan hak batin je, hak zahir dan hak batin. Mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, dan meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Itu adalah ihsan an ta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Seolah-olah engkau melihat akan Allah. Itu maqam musyahadah, maqam aulia. Jikalau engkau tidak melihat akan Allah, engkau sentiasa memperingatkan diri engkau bahawa Allah sentiasa melihat akan dikau zahir dan batin. Allah sentiasa melihat akan dikau zahir dan batin. Ini ihsan. Kita sentiasa memperingatkan diri kita, Allah melihat akan kita zahir dan batin. Kalau ada ihsan ni lah, kita memperingatkan diri kita Allah melihat zahir dan batin. Kita bukan jaga zahir saja, kita jaga sampai ke batin. Sebab apa? Sebab kita memperingatkan diri kita Allah melihat zahir dan batin kita. Itu ihsan.
Syarat untuk sempurna Islam dan iman. Tapi sini cerita hak bicara berhati lah. Tapi nak sempurna iman bukan hati saja. Mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, fiqh dan tasawuf, meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Itu fiqh dan tasawuf. Seolah-olah kenapa? Kerana kita memperingatkan diri kita Allah sentiasa melihat akan kita zahir dan batin. Barulah sempurna Islam dan iman. Orang yang tidak berpura-pura. Ada orang dia berpura-pura, lakon-lakon. Buat baik pergi masjid sama, berjemaah sama, buat baik. Baik hak mana hak zahir? Lepas tu hak batin macam mana? Hak zahir pun buat baik, sembahyang, buat baik, berjemaah, buat baik. Dengan ilmu ke tak? Dengan ilmu ke tak nak buat baik tu? Ilmu tak ada. Oh, ilmu tak ada, tu lakon je. Bukan sebenar. Kalau kita memperingatkan diri kita, Allah melihat kita, Allah mengetahui kita semayang tu betul ke tak sebenarnya. Kita berjemaah tu dengan ilmu ke tak, Allah Maha mengetahui. Orang tak nampak lagi yang kitanya. Taharah kita betul ke tak betul tak nampak. Tapi Allah mengetahui segala-galanya. Kalau kita memperingatkan diri kita seumpama tu, kita takut nak buat amal ibadat dengan buat-buat sendiri. Dengan reka-reka sendiri. Mari semayang, buat pesen sendiri. Mari berjemaah, buat pesen sendiri. Ilmu ada dalam kitab. Ilmu yang datang dari Nabi SAW, kita tak peduli. Hak tu orang yang buat-buat je. Buat-buat. Dia panggil apa? Tasannuk. Apa makna tasannuk? Buat-buat ta'at. Tasannuk dengan makna buat-buat ta'at. Itu di antara 3 perkara yang bawa kepada buta mata hati kita. Tasannuk, buat-buat ibadat, buat-buat semayang, buat-buat jemaah. Belajar tak? Kadang-kadang hak zahir comel, semayang comel, hak zahir, tapi hak batin tidak, buat-buat juga. Kalau tidak ikhlas, buat-buat taat, tu boleh bawa kepada buta mata hati kita. Ni kau gelap ni. Ni payah nak cerita ni. Sebab cerita bab ilmu, kita duduk sejik lama dah. Ngaji pun tak apa. Sebab apa dia gitu? Buta mata hati. Sebabnya tasannuk, buat-buat taat. Tasannuk, buat-buat taat. Ni. Ada ni. Kalau kita betul-betul duduk makam ihsan, kita memperingatkan diri kita, Allah sentiasa melihat kita zahir dan batin. Kita akan buat taat zahir dan batin dengan ilmu. Bukan dengan buat-buat rambang kita, bukan. Kita kerja dunia, buat kerja dunia, belajar dia budak pak tua. Kita nak buat kerja akhirat, nak buat ibadat, belajar tak embuh. Oh, hipokrit orang panggil. Belajar ilmu dunia daripada budak. Daripada budak lagi belajar ilmu dunia. Sebab apa? Untuk berjaya dunia, untuk berjaya akhirat. Kita belajar dunia lama mana? Sehari-hari berapa jam daripada budak belajar ilmu dunia. Sekarang kita nak bekal akhirat. Lama mana kita belajar ilmu agama, ilmu akhirat, untuk bekal akhirat. Kalau sebenar ni, bukan orang hak lakon-lakon, bukan orang tasannuk, buat-buat taat, bukan. Hak sebenar. Hak duduk ihsan sebenar. Ihsan sebenar. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jikalau kita tidak melihat akan Allah, kita memperingatkan diri kita, Allah sentiasa melihat kita zahir dan batin. Ketaatan kita tu betul tak zahir dan batin? Allah sentiasa melihat. Untuk dapat sempurna iman, maka membersihkan itu, membersihkan hati daripada sifat yang tiada dikasih oleh Allah, dan menghiasi itu. Maka membersih itu setengah iman. Seperti menghiasi itu, menghiasi hati dengan sifat kepujian, sifat yang dikasih oleh Allah Ta'ala, itu setengah iman. Maka perhimpunan keduanya, membersih dan menghiasi hati itu, iman yang sempurna. Maknanya hak pegangan clear, hak zahir fiqh clear, clear hak ni, clear hak ni. Membersihkan hati daripada sifat kecelaan, menghiasi hati dengan sifat kepujian, iman yang sempurna. Lengkaplah Islam, iman dan ihsan, tauhid,
fiqh dan tasawuf. Wallahu a'lam. Bab yang pertama pada menyatakan syarahut ta'am, artinya sangat loba atas makanan. Dimula membicarakan tiap-tiap satu daripada 10 sifat kecelaan pada tiap-tiap bab. Dia akan bicarakan tiap-tiap satu daripada 10 sifat kecelaan pada 10 bab. InsyaAllah ni kita sambung pula lepas daripada puasa dan lepas hari raya, insya-Allah. Jadi kita berhenti untuk cuti puasa ni stesen molek. Stesen itu. Ustaz juga stesen molek tu sebab sebulan lebih. Sebulan lebih tu kitab tu bacalah retek, telaahlah retek. Jangan sampai time lepas daripada raya insya-Allah mula kelas balik, kitab duduk mana. Jadi macam mana kita nak memahami tiap-tiap ilmu yang terkandung dalam kitab Penawar Bagi Hati ni? Kalau kita pakai sipang-sipang. Kalau kita belajar ilmu dunia, balik sekolah, rembah beg, pergi main, mak ayah kata, mu tak akan reti kalau belajar pesen tu. Kita pula belajar ilmu agama, tutup kitab, sipang. Lepas tu, sebulan lebih tu barulah nak cari semula, nak boleh ilmu seumpama tu. Sebab apa? Ini hak amalan kita ni. Terdahulu bicara pelihara 7 anggota tu. Kena jaga molek tu. Kena molek tiap-tiap perkara yang kita nak kena pelihara. Kena belajar, kena baca, kena mutalaah kitab yang kita belajar. Kita belajar pula macam kitab Penawar Hati. Baru sekali. Kita bukan ngulang. Kalau ngulang-ngulang tu boleh tahan sikit. Kita ngaji setiap kali dah, ngulang-ngulang. Mana tu lain tu, dia lekat molek dah. Kalau kita belajar pertama kali, kita buat pandai pula, pakai sipang gitu, jadi pandai sungguh lah. Jadi pandai sungguh. Jadi ilmu kalau tak ada, nak amalnya macam mana? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.